Kan? Dalam satu hari. Oh, Satu venue. Kita kahwin kat Numtang. Ada kemah kan Numtang kan? boleh. Tutup 2 hari. Kita buat simple je. Yang penting sah. Coffee free flow. Boleh, tak ada masalah Man. Apa ni? Okay, untuk viewers pun kami doakan semoga korang dapat jodoh yang soleh-soleha. Jom lah kita kahwin serentak. Nak? Jimat sikit tontong. Semua 268 orang ni. Tak adalah, kita 4 orang je lah. Kita nak kahwin serentak boleh ke cari jodoh dulu? Cepat. Alah, kita pilih je. Jumat lepas tu kasih pergi kopi je. Goodies Wongi HQ sponsor. Woi, nak goodies yang wangi tu. Dia orang nak kopi free. Goodies Wongi. Dah ada jodoh tu, doakan kita orang lah. Banyak sponsor tu. Banyak. Sponsor Moroccan pun ada. Moroccan lagi. Kalau ada adik dah bagi Aiman dah. Kahwin nanti. Oh, mana ada orang cakap kalau ada adik dah bagi Aiman dah. Oi, Aiman. Dah ada orang minat. Kakak ke baking podium malam ni? Baking kau pula. Free refill kopi. Amboi, awak ingat apa Senandus ke apa? Refill. Barang mahal lah sekarang. Harga sama. Korang tak nak try kita orang ke? Ha? Okay, ni cakap kena kat muka kau je sini. Korang tak nak try kita orang ke? Aiman, Wan, Zaidi, saya tak nak try ke? Kita alhamdulillah lah boleh bimbing korang. Try kita orang sekali. Korang tak nak try ke? Takut tu ayat kau je. Ha? Lama je lah kita orang. Pergi cari timba pun tak apa. Murah lepas tu sangat bahagia. company sale dia. Mampus. Oh dah kahwin. Kau dah kahwin tak payahlah Tak yang nak try single. sebab Bazil akustik. Tak, saya tak buaya. Saya gurau je. Tapi ni serius ni. Hantaran saya tak banyak pun. 10,000 je. Kau yang ada antara? Diorang hantar. Diorang nak aku. Awak lain. Tak riak jual diri sendiri. Dengan babi tu ke? Don't forget the VO. Oh, okay. Tomorrow you alahan. Tomorrow alahan. Can. Bazir memilih. Apa ni? Tak memilih Wan. Apa dia? Tak milih kan? Bazir tak milih lah korang. Korang try dulu baru tahu. Takkan tak pernah jumpa. Tiba-tiba catch feeling susah lawan. At least jumpalah sekali dua. Baru okey. Kan? Kau dengan Nak okey Zil. Nang pun tak pernah jumpa. Jumpa lah. Bulan 5 ni dah setting lah nak jumpa Nang. Nak okey lah. Tak pernah jumpa. Boleh buka kedai kopi kat Nuntang. Kat Kedah. Kedai kopi dekat Kedah. Dekat Kulim. Wah, kampung Wan juga. Di sana ke tu? Mana? Adrina. Bazir tak milih tapi Saya orang. Tu saya tengah mengijas ni. Zil, ni ada orang komen ni. Bazir tak milih tapi dia cakap dia nak perempuan kerja offshore. Dia nak perempuan yang nafkahkan dia. Itulah, saya kalau boleh saya nak isteri yang sara saya. Saya lipat kain, jemur kain, masak. Saya boleh buat semua tu. Aduh, macam Nanti kalau dia balik rumah saya hidangkan ada kopi. Kami janji tak able. Awak ada nak tunjuk kat siapa kena? Bazir Cintana. Hashtag. Macam-macam ni dia orang ni. Zilina. Nazil. Zana apa? Jadi tak cakap dia je select. Saya bukan select. Saya mak ayah saya yang tentukan jodoh saya. Mak saya cakap on. On tak on? Nazil. Amboi kau ajar. Kau suka pula kau ajar Oh damn. Wan tu Wan ni. Wan ni adalah handsome, baik, lembut. Sopan santun tau. Kau try dia. InsyaAllah hidup korang happy. Nak cari jodoh yang handsome, cantik. Sampai bila je cantik, handsome tu? Semua ni select. Tak kekal pun. Carilah yang boleh bimbing. Macam Wan, macam Aiman, macam Bazil, macam Akid, Zaidi. Diorang pergi rumah diorang ada buku, setiap buku buku ni buku sirah, buku tadabbur, buku tasawuf. Yelah, kita kan belajar masing-masing.
Bazir ada buku, dia bagi saya buku. Semua jenis rajin membaca. Kau iyakan je. Ya. Ha. Lah Tarzan. Kau baca tak buku tadi? Belum aku. Saya bagi Zaidi buku Lah Tarzan. Betul? Cara-cara kita nak kawal emosi, cara kita nak Itu lebih kepada kau kot, kawal emosi tu. tak, yelah macam Zaidi kan famous kan, takut orang salah anggap apa semua. So cara nak kawal apa semua tu. Biarlah. Saya ada bagi dia buku tapi dia tak baca, menyirap pula saya. Biarlah tak famous pun, asalkan famous dekat apa? Lupa ayat tu. Ayat Ustaz Zul. Famous ke akhirat. Famous di kalangan para malaikat. Josh. Kalau Zaidi kahwin kan, korang happy ke korang sedih? Jawab. Lebih. Jawab. Happy alhamdulillah. Kan, kita Saya kan lagi. Kalau contoh Zaidi kahwin, Zaidi tak ganggu saya dah. kami suka. Happy tambah sedih. Okey, saya nak tanya korang. Riak tu apa? Kalau korang jawab riak tu Bazir, aku rembat kau. Riak tu apa? Sambil-sambil lah. Agak dah riak tu Sambil- Bazir. Aku dah agak lah. Sambil-sambil. Riak tu apa? Ni saya tengok daripada video Ustaz Zahidrus. Dia buat explanation. Ni dalam bidang tasawuf ni. Riak tu apa? Aku Zil, dia orang jawab ni. Macam mana ni Zil? Lu cakap riak. Belagak. Tu Bazil. Okey, contoh belagak tu belagak macam mana? Riak tu bangga diri. Contoh bangga diri? Takabur, menunjuk-nunjuk, belagak, sombong. Sifat Yang sebelah keakuan. tu. Macam ada rumah 7 tingkat. Saya rumah 7 tingkat tu saya duduk flat. Apa awak ni? Ustaz Zaidus cakap pasal riak apa tu? Cuma dia ada explain. Okey, kenapa kita kena belajar tasawuf sebab okey, macam mana kita nak bezakan tawaduk tu. Tawaduk tu apa? Tawaduk tu setengah orang fikir macam segan-segan, malu-malu, jalan bertunduk. Sebenarnya tawaduk ni kita sebenarnya di sisi Allah kita dah baik. Tapi kita selalu rasa yang orang lain lebih baik pada kita. Tu ilmu tasawuf apa yang Ustaz Zaidus ajar. Lepas tu pasal riak. Riak kan, orang cakap bawa kereta Merc. Riak. Bawa kereta Merc, riak. Itu maksud Ustaz Zaidus cakap itu mu tak ada pitih. Cakap tu kan riak. Riak ni maksudnya riak ke takbur? Dia ada 3. Riak, takbur, ujub. Rasanya riak Ustaz Zaidus sebut. Nanti saya cari balik kalau salah tolong betulkan. Ustaz Zaidus cakap orang yang riak ni adalah orang yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan saya lupa. Yang penting menolak kebenaran. Bila and menunjukkan sesuatu kebaikan mungkin Tapi saya lupa pasal Contoh menolak kebenaran tu macam mana? Contoh saya ada rumah 4 tingkat. Contoh Bazil ada rumah 4 tingkat tapi saya menolak. Mana ada, saya tak. Lebih kurang macam tu lah. Orang tahu kita macam kita ada tapi kita menidakkan benda tu. Macam tu dia. apa tu kau explain pasal apa tu? Pasal riak. Tak, tu Ustaz Zaidul cakap tu sebenarnya tak riak. Tak riak Tu sebenarnya kau memang kau ikut kemampuan kau. kan? Ustaz Zaidul explain itu adalah kemampuan diri sendiri. Macam orang pakai Ferrari. Biarlah dia pakai Ferrari sebab dia ada duit. Macam saya naik kancil. Biarlah itu je yang saya mampu. Macam gitu je lah. Wan, Zaidi naik kancil Wan. Itulah bezanya orang Ustaz Zaidul cakap bezanya orang belajar tasawuf dengan tak. Sebab benda tu wajib kan. So kita dapat membezakan apa tu riak, apa itu takbur, apa tu ujub, apa tu tawaduk. Banyaklah, banyak, sangat banyak. Sebab tu Ustaz Zaidul cakap patut kita belajar. Kawan tak dengar. Orang ada Merc tapi bawa kancing pergi masjid tapi dalam hati ada perasaan nak tunjuk humble. Dia macam ni. Cara Ustaz Zul explain kan macam okay, Allah dah bagi kau Merc.
kau time kau keluar pergi mall ke apa boleh bawa emas, tapi bila kau pergi masjid kau bawa kancil. Kononnya macam takut orang cakap riak. Sebenarnya itulah riak. Sebenarnya itulah riak. Ustaz Zul cakap, Allah dah bagi kau rezeki ni, Allah bagi kau Ferrari, Allah bagi kau superbike, Allah bagi kau ni. So bawa lah, ya Allah aku bawa ni adalah rezeki apa yang kau bagi. Bila kita konon-konon macam orang tanya kenapa tak bawa Ferrari, ada Ferrari kat rumah kan. Saja bawa kancil, takut ni. Sebenarnya itulah riak. Macam kau di, kau kata kau bawa kancil? Dah memang kau bawa kancil. Kancil. Kancil ni sedan. Sebenarnya doesn't mean that if you own, kalau ada kereta, bawa je lah kereta tu. Bukannya kata sebab nak tunjuk macam kita ni, menunjuk juga katalah kita ni hamba lah konon, kereta mesti ada tapi lenyar juga apa nak pula, nak sewa hulu. Tu hulu lah. Sebab apa? Berhadap. Hati saat ni pergi kepada nak tunjuk kita humble. Menunjuk juga, menunjuk diri humble. Tu bab kata di kita. Jadi jangan, tapi jangan nak katalah bawa Niat tu tapi niat. niat kita bukan nak nunjuk, kita nak pergi semaya juga. Dan nak dekat Allah sebenarnya, ya Allah, inilah rezeki yang kau bagi dekat aku. Inilah rezeki yang kau bagi kereta mewah dekat aku. Aku datang bawa ke rumahmu untuk aku beribadah kepadamu. So senang cerita, apa yang Allah bagi, apa yang korang ada, hargai. Itu saja. Dia sebab tu kena belajar tasawuf, sebab dia perbetulkan kita punya niat and hati. Itu apa yang ni ajak Akid ajar, Wan ajar. Allah bagi sebab awak layak. Itu saja. Tak dengar suara Akid. Lepas tu Tazkiyatun Tazkiyatun naf nama dia. nafs. Ni Nafas. naf. Tazkiyatun nafas tu adalah penyucian jiwa. So pentingnya daripada sini. Bila nak saya nak pergi beli wangi ni. Penyucian jiwa. Penyucian Betul, jiwa. Itu Anwar. yang paling penting. Akid macam tegur saya kan. Try baca buku ni kalau berani kan. Maksudnya buku tu dia banyak menyebut pasal kematian, alam roh. Tajuk besar dia alam roh. So dia bagi tahu tujuh pula perasaan kagum pada diri sendiri yang melampau. Betul. Apa yang Akid cakap tadi, bila kita baca tu kita selalu mengingat kematian. Okey, macam mana kita punya situation bila dah kat alam roh nanti. Perjalanan kita ni jauh lagi. Kita dekat dunia. Dekat ni banyak lagi perjalanan sampai ke mizan, sirat, timbangan amal, apa semua. So buku tu bagi tahu macam mana destination kita kat alam roh. So benda tu buatkan kita selalu ingat mati. Nabi cakap orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingat mati. So bila kita selalu mengingat mati, kita akan sentiasalah macam kita rasa macam mungkin kejap lagi aku mati kot. So apa preparation kita untuk kita mati ni? Macam setengah orang takut kan bila nak baca benda tu. Takut tu sebab apa? Sebab kita tak ready lah. So kalau orang yang dah ready, orang yang dah selalu buat ibadah, orang yang selalu prepare untuk dia untuk mati, sebab tu Nabi cakap orang yang bijak adalah orang yang prepare untuk mati. Maksudnya prepare untuk akhirat lah. Dia selalu buat pahala untuk akhirat. Dan bila dia mati pun dia tak takut. So benda tu lah yang Akid cakap tadi. Tak dengar Akid suara? Dia macam ni. Kalau belajar nak tahu macam ni, kalau pasal kematian ni, kita kena selalu ambil tahu tentang mati sampai kita rasa tak takut nak mati. Sebab mati itulah baru kita bermula. Kita dekat dunia ni, kita dalam pentas ujian. Kita tengah tidur sebenarnya sekarang. Kita dalam mimpi, itu alam sebenar yang kita akan bermula. Lepas kita mati tu, situlah perjalanan kita kalau ikutkan yang abadi, perjalanan yang abadi. Dekat sini ni kita tengah mimpi sebenarnya. Kita tengah tidur. Dalam hadis ada bagi tahu perumpamaan kita kat dunia ni dengan dekat akhirat, kat mahsyar nanti. Satu hari kat akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. So kita hidup pun tak sampai pun 100 tahun. Paling kuat pun Mahathir lah, nak dekat 90 lebih kan. So kita paling kuat pun 60, 70. Ada yang mati awal, ada yang banyak orang yang mati awal sekarang kalau korang perasan.
So kita pun tak expect kita boleh mati bila apa semua. So preparation untuk mati tu sangatlah penting. Sebab tu jadi rasa macam buku apa yang Akid tunjuk tu patut dibaca. Tapi takut tu memang takut tu lah bagus. Sebab takut tu ni buku ni Roh. Jadi sempat baca awal-awal dia punya mukadimah tu je. Ni dah. Siapa berani baca lah seorang-seorang. Screenshot cari. Screenshot. Dekat ni, Sopeah ada. Sopeah? Ni. Sopeah. Siapa yang apa? Oh. Thank you Nayavana sebab explain. Thank you. Tu, macam Zaidi lebih suka mendengar. Sebab tu Zaidi suka tengok video-video Ustaz Zaidrus. Video-video orang alim ulama' yang memang dah orang certified dia alim ulama'. Macam Ustaz Zaidrus tu Zakir Naik, ulama' daripada Mesir apa semua, memang bagi tahu yang kita sangat beruntung kita ada orang macam Ustaz Zaidrus. Even Ustaz Abdul Muhaizab pun cakap yang kita sangat beruntung kita ada orang usul fiqh yang boleh menjawab semua soalan menggunakan usul fiqh. Tapi ada juga orang condemn macam gitulah. Akhir zaman ni memang alim ulama' memang akan banyak difitnah. Dan Nabi pun cakap macam mana kita nak tahu pemimpin tu betul ke tak, kita tengok pemimpin tu banyak difitnah ke tak. Tolong jangan baca seorang-seorang. Saya pun tengok membaca. Kalau saya membaca saya lagi cepat. Saya cepat bosan nanti. Tapi kalau orang bercerita kat saya lagi cepat tangkap. Macam tu lah. Macam Akid cerita sikit dah tadi. Tapi saya duk imagine. Tapi betul lah, bagus lah. Kena ingat mati. Yakin ke esok korang hidup lagi? Kan yakin ke kejap lagi kita hidup lagi? Mana tahu sekejap lagi accident. Mana tahu sekejap lagi tiba-tiba heart attack. Benda tu kena selalu remind. Supaya kita nak buat jahat pun takut. Macam kita nak buat, contoh kita nak makan duit orang sikit kan. Walaupun benda tu sikit. Ustaz Zuhad live ada lagi tak? Lagi better membaca, betul juga mendengar. Betul lah. Setiap orang ada cara masing-masing kan. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar. Takut beza pemahaman, beza mazhab tak apa lagi. Kena pilih juga ustaz. So carilah ustaz yang betul-betul yang certified. Yang memang orang tahu dia ni memang semua orang tahu yang dia ni pakar bab fiqh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diorang ni bagus kan, diorang suka membaca. Tahu dulu Triple. Lapar man. Apa dia macam kena sahur dah. Awal sahur tu. Jadi amat tidur dah, amat tak bangun dah sahur. Ni dah sahur saya. Oh, sahur first round lah. Tak ada. Dia memang first je. Dia kalau jam-jam macam ni, the first je. Lepas tu dia Pusing lah, aku nak gigit dia tegal. Takut tu lah bagus. Takut tu lah yang bagus. Takut tu lah yang buat kita selalu beringat. Kalau tak takut, itulah bahaya. Betul di. Time tak takut tu, kita duk buat benda yang bukan-bukan, mati. Yelah, rasa takut lah sebab tu kita buat. Oh, ni macam lari topik sikit lah. Jadi ada baca satu kisah ni. Ni bapa kepada Imam Syafi'i ke Imam Malik tak? Ada satu orang ni, kisah dia, satu orang ni dia pegang botol arak. Nama bapa kepada samuan ulama tu nama dia Haji Murad tak silap. Ustaz Murad ke apa tak, lebih kurang macam tu lah. So masa tu dia memang orang alim ulama, tapi time tu tak ada social media, so orang tak tahu muka dia macam mana. So bila dia pakai biasa and dia bawa assistant dia semua, so dia pergi ini Sultan Ahmad punya bapa. Maksudnya Sultan Murad tak silap jadi. So dia pakai baju biasa, dia bawa orang kanan dia macam tu, pakai baju biasa, orang tak kenal dia. And bila dia masuk satu kampung ni, Sultan Murad ni orang yang alim. Dia khalifah yang alim lah. So maksudnya time dia pergi kat satu kampung tu, dia ada ternampak satu orang tengah pegang botol arak and dia terjatuh and dia mati. So bila dia mati tu, arak tu pun pecah dekat sebelah dia.
So bila dia mati tu, jenazah dia tak ada seorang pun kat satu kampung tu nak uruskan. So Sultan Murad ni pergilah tanya kan orang kampung, kenapa tak uruskan jenazah ni apa semua. Dia cakap dia ni orang yang fasik, dia ni orang yang kuat minum arak, pergi ke rumah pelacur setiap hari, memang orang nampak macam tu. So lepas dia orang kampung dah cakap macam tu, dia beza tau pemikiran orang yang alim dengan pemikiran orang awam, beza tau. Bila kita nampak dia macam tu, kita mesti akan judge, oh dia ni jahat ni, minum arak ni. Tapi bila orang alim pandang, dia takkan terus judge macam tu. Judge macam tu, pemikiran diorang sangat lain. So bila dia dapat tahu benda tu, dia pun bawa, tak apa, dia cakap tak apa, biar saya dengan saya punya penolong akan uruskan jenazah ni. So Sultan Murad ni pun pergi ke rumah keluarga jenazah ni lah. So bila pergi ke rumah keluarga jenazah ni, Sultan Murad pun tanya kenapa orang semua tak nak uruskan dia ni apa semua. Lepas tu barulah bini dia explain. Sebab dia dah cakap dah, dia dah pesan dekat husband dia, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni sebab orang akan pandang buruk. Rupanya sebab orang pandang dia pergi rumah pelacur tiap-tiap hari, lepas tu pergi kedai arak. So sebenarnya isteri dia pun cerita. Dia cakap sebenarnya dia hari-hari pergi ke rumah pelacuran untuk beli 6 orang pelacur setiap hari diulang-ulang. Pergi rumah pelacur untuk beli, untuk tak nak bagi orang pakai pelacur tu, untuk pelacur tu dibebaskan. Hari-hari 6 orang hari-hari. Lepas dia pergi rumah pelacur tu, dia pergi kedai arak pula. Dia beli beberapa botol supaya dia dapat elakkan beberapa orang untuk meminum arak. So dalam hati dia cakap kat isteri dia, wahai isteriku, hari ni aku dah selamatkan 6 orang daripada orang berbuat berzina. Dah aku dah selamatkan, insya-Allah aku dah selamatkan daripada orang meminum khamar daripada beberapa botol yang aku beli. Lepas tu bini dia cakap alhamdulillah baguslah, tapi pandangan masyarakat orang akan pandang serong kepada yang meninggal ni lah. Dia cakap tak apa, aku yakin alim ulama dan khalifah akan datang menyolatkan jenazah aku, walaupun satu kampung tak nak menguruskan jenazah aku. Lepas Sultan Murad dengar explanation daripada isteri dia tu, lepas tu barulah Sultan Murad ni bagi tahu dia ni siapa. Wahai isteri si Fulan, aku dah Sultan Murad, aku khalifah, dan aku berjanji aku akan panggil semua alim ulama di negara tersebut untuk menyempurnakan jenazah dan solat jenazah untuk husband kamu. Sebab orang kat kampung semua tak tahu. So nak bagi tahu yang tak boleh nak. Kita rasa macam kita nampak orang tu buat gitu tau, tapi sebenarnya tak belakang kita tak tahu. So jangan cepat sangat nak judge orang macam orang tu buat macam ni, orang tu ada tattoo. Mana tu orang yang bertattoo tu lagi solat full daripada kita ke, macam itulah. Itu sajalah share-share macam tak lari sikit tajuk kan. Sultan Murad nama dia tak silap. Dia bapa kepada Sultan Muhammad tu tak silap. And dia kisah yang benar tau. Dia cerita balik dalam kitab apa tak, saya lupa. Itu je. Saya nombor. Atuk dia Sultan Penyu. Apa tu? Sultan Penyu. Saya pernah dengar cerita tu. Saya pun baru dengar cerita tu semalam saja je, nak copy paste balik. Siapa yang tak pernah dengar kan, so kita share je lah balik. Sebab Nabi cakap sampaikan walaupun sepotong ayat. So sampaikanlah sikit. At least adalah saham sikit kan. Mana tahu mati malam ni, at least ada saham sikit. Macam cerita ajak Syiro jumpa lelaki betul Haji Pastor Pangeran. Ya, betul. Taufik Penyu ke? Tadi Apa? Taufik siapa? Penyu Taufik betul Penyu.
Oh, patutlah komen aneh-aneh ni. Dia cakap tak boleh lah, tak boleh fokus tengok muka Zaidi. Bersinar sangat cakap. Masih tak berhati. Okay, thank you Emanis. Thank you. Sebab Zaidi lupa. Tasnim ada tu. Tasnim jadi CCTV kata. Jom lah fikir Tasnim. Saya power kot. Payahlah. Sekali saya fikir dengan Tasnim, 5 layan saya dapat. TTU pun 10 saya dapat Tasnim. Saya baru follow Tasnim tadi.